Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Apa khabar orang-orang Sarawak? Apa khabar orang-orang di Semenanjung Malaysia? Yang semestinya peminat-peminat setia Sejahtera Asia, terima kasih Sejahtera Asia ucapkan. Dan saya Wan Alif, atau penyampai Dan saya. saya Sharon Kezia. Kali ini Sejahtera Asia nampaknya lain daripada lain. Kita bersiaran secara langsung di rumah. Sebab apa kita bersiaran langsung di rumah? Sebab salah seorang daripada staf kita di TBS positif COVID-19 dan dikuarantinkan, serta semua pejabat ataupun studio TBS terpaksa ditutup buat sementara waktu. Tapi apa-apa pun kita doakan agar semuanya dipermudahkan dan yang menjalani kuarantin dipermudahkan dan sihat segera. Betul tak, Sharon? Betul tu, walaupun kita agak sedih tak dapat bersiaran secara langsung di studio, namun kita tetap berusaha untuk memberikan informasi kepada penonton Sejahtera Asia secara langsung dari rumah, Wan. Ya, betul. Semangat. Kepada penonton Sejahtera Asia kita. Ya, bak kata CEO kita, walau kita patah sayap, tapi kita masih ada paruh untuk kita bergerak ke hadapan. Itu Sejahtera Asia. Sebab Sejahtera Asia sendiri pun mengangkat motonya apa? Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Inovasi lah ni, inovasi. Siaran langsung di rumah di mana saja. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua penonton Sejahtera Asia. Jangan lupa untuk saksikan Sejahtera Asia di YouTube, betul tak, Sharon? Betul. Dan di laman sosial Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa like dan juga ikut perkembangan semasa kami di Sejahtera Asia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di Sejahtera Asia, iaitu saluran TVS 122 Astro dan My Freeview. Setiap hari pukul 7.30 pagi sehingga pukul 8.30 pagi. Dan hari ini saya tidak berkeseorangan, saya bersama rakan setugas saya, iaitu Jessica. Hai Jess, apa khabar? Hai, khabar baik. Masih lagi kuarantin. Baik, Syasha. Syasha, apa khabar? Bagaimana? Ya. Khabar sihat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Jess hari ni? Hari ni much better. Duduk rumah, stay safe. Follow SOP. Okay, Syasha. Syasha ni dah masuk hari keberapa Syasha berpuasa ni? Ni dah masuk lebih kurang tinggal dalam 2 minggu lebih je lagi nak raya. Raya terus. Pejam celik. Tak sabar ya nak raya. 2 minggu dah ya, Syasha? Tak sabar. Okay, Syasha. Syasha, nak tanya, dah planning ke nak beli baju apa untuk raya? Dah ada dia punya motif-motif apa Syasha nak pilih untuk buat baju raya ni? Dah semestinya Jess, nama pun nak raya kan. Tapi walau bagaimanapun kita kalau boleh dinasihatkan jangan berkumpul lah ya, kita raya sama-sama kita saja. Itulah yang paling penting. Bercakap mengenai baju raya. Syah dah pilih baju raya apa yang Syah nak. Ya, sebab sekarang ni ada macam-macam motif untuk perayaan, tahu tak, pakaian sekarang ni ada motif tradisional dan juga motif moden, dan juga ada dia punya corak-corak tu, puak kumbu, batik, songket dan sebagainya. Syasha agak-agaknya pakai baju apa agak-agaknya nanti? Bila Jess dah sebut perkataan puak kumbu, bagi tahu tentang baju batik, tiba-tiba Syah rasa macam nak tukar angin lah Jess. Ya. Rasa macam nak guna pakaian tradisional, nak guna puak kumbu, tu semua. Jadi Jess tahu tak, ada idea tak mana boleh dapatkan fashion tradisional ni? Tu mudah je Syah. Sebab tetamu kita pada hari ini, kebetulan tetamu yang kita undang pada hari ini adalah Puan Norazati Selani, pengasas butik Kumang & Co. Jadi senanglah Syasha nak rujuk kepada beliau kalau nak beli baju apa ke, motif apa yang Syasha nak. Terutama sekali mengenai fashion tradisional ni. Jadi kepada anda semua, kita nak bincangkan mengenai topik kebangkitan fashion tradisional. Walaupun ada modern fashion sekarang ni, tapi fashion untuk tradisional tidak ketinggalan. Betul tak Syasha?
Betul. Dan selain daripada tu, pada tahun 2018, Kumang Co ni pernah menerima anugerah Emerging Designer Fashion Week. Bahkan bukan itu saja, Kumang Co juga dikenali di luar negara, bukan calang-calang ya. Jadi hari ini kita Wasih. persilakan Puan Norazita Selani iaitu selaku pengasas butik Kumang Co untuk bersama kita special di Sejahtera Asia. Apa khabar Puan Norazita? Apa khabar? Khabar baik, Shasha, Jess. Apa khabar, Jess, Shasha di Kuching? Sihat juga. Dan untuk pengetahuan semua, Terima kasih kerana meluangkan masa. Betul, terima kasih kerana meluangkan masa. Untuk pengetahuan semua, Zita sekarang ni berada di Sibu ya, sedang menjalani PKP juga ya di kawasan Sibu. Betul, Jess. Baik, jadi Zita, kita nak tahu berapa tahun jenama Kumang Co ini telah ditubuhkan? Okey, untuk tahun ini akan berumur ataupun berusia 7 tahun dan nanti kita akan berkenalan bagaimana ianya bermula. Ya, Jess, Shasha. Jadi apakah cerita di sebalik permulaan perniagaan butik fashion Kumang Co ni? Okey, saya suka bila Shasha berkongsi tentang baju kurung, tentang fashion baju kurung kan. Dan di mana Kumang Co ini secara asasnya bermula sebagai saya sendiri sebagai ejen dropship baju kurung. Dan saya masih ingat lagi kakak Kasih Iman yang berada di Kota Tinggi Johor. Saya menjadi dropship agent dan bermodalkan RM100 masuk kelas, online kelas pada masa itu menggunakan Facebook group dan itulah asasnya Kumang Co. Dan pada tahun 2012-2013 saya sendiri menjalankan R&D dan first design saya pada masa itu adalah cardigan disebabkan ataupun berdasarkan minat yang sangat mendalam dengan budaya Jepun. Jadi sedikit sebanyak minat dan juga obsesi, saya boleh katakan obsesi yang menjadi asas kepada Kumang Co dan juga design di sebalik Kumang Co. Shasha, siapa sangka daripada dropship, beliau sekarang ni telah menjadi seorang pengasas butik Kumang Co. Jadi Puan Norazita merupakan seorang individu yang mempunyai latar belakang akademik seperti diploma kejuruteraan mekatronik di Politeknik Kota Kinabalu serta menyambung pengajian sarjana muda, pengajian Malaysia dan pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Apa yang mendorong Norazita untuk mengejar karier dalam bidang perniagaan fashion ini yang jauh menyimpang dari apa yang anda sendiri lakukan semasa bergelar seorang pelajar ni, Zita? Okey, berbalik kepada 2012-2013, asas ataupun minat yang sangat mendalam pada terhadap budaya Jepun juga dan dalam masa yang sama kami cuba bereksperimentasi menggunakan corak Borneo dan ianya adalah saya boleh katakan obsesi saya terhadap budaya Borneo dan kami cuba terjemahkan budaya Borneo itu kepada fashion, beauty dan juga craft yang turut dijalankan pada masa kini kan. Ia adalah asas yang kami empower di Kumang Co kini tu, di mana kami empower Borneo women artisan terutama di kawasan zon Tengah Sarawak situ, di Sibu, Kanawin, Song, Kapit, Julau semuanya kan. Jadi it's all about Borneo sebenarnya, the patience that yang kami pun ada dan dalam masa yang sama minat berhubung dengan community. Sebab I believe that everyone has their own potential kan. Jadi ia yang menyebabkan kita bila kita dah ada dalam kelompok ataupun community yang ada sama passion, jadi ia yang menyebabkan minat tadi terlalu mendalam juga. Sangat menarik. Dan kenapa Norazita memilih corak atau motif tradisi Borneo ni sebagai elemen utama dalam pakaian yang dihasilkan di bawah naungan Kumang Co? Kenapa tak guna je yang kimono tu? Kenapa Puan Norazita? Kalau
kami anggarkan 2012-2013 untuk R&D masa yang nak, kami dapati ada dua masalah utama yang melibatkan penggunaan motif ataupun corak Borneo. Yang pertama kan sebab masa ya corak yang diguna pakai hanya untuk macam event ataupun function tertentu aja kan. Jadi yang pertama. Kedua, disebabkan kos yang agak tinggi, kita boleh madah agak tinggi. Jadi yang menyebabkan kami orang macam keluar ataupun molah something yang berasaskan corak Borneo tu. Ya. Sebab corak ni Syasha sebenarnya mendapat permintaan yang agak tinggi ya, baik daripada dalam Malaysia maupun di luar Malaysia sendiri. Jadi setakat ini berapa buah cawangan yang telah memberikan, maksudnya berapa buah cawangan yang telah ditubuhkan oleh anda sendiri, Zita? Okay, buat masa tu kami orang hanya base di Sibu, Sarawak, dan dalam peran untuk untuk mula HQ, awal HQ di Kuching, dan juga kita akan mula branch di mengikut perancangan akan mula branch di JB, dan harap semuanya dipermudahkan lah. Ya, harap semuanya dipermudahkan. Jika dibuat di Kuching, saya pasti makin dekatlah kita nak pergi ni, Jess. Betul. Saya pun boleh beli baju raya. Dan, Tiap-tiap sambut hari raya beli baju raya. Dan tu sama juga dengan Jess waktu perayaan Gawai Daya. Boleh juga cek baju dekat situ. Jadi Zita, pada pandemik COVID-19 ni sudah tentu banyak memberi impak yang berat pada perniagaan anda. Jadi apakah antara perkara yang dilakukan untuk menampung balik perniagaan dalam masa yang sukar ni? To be honest, kami signifikan pandemik COVID-19 tu kan, yang memang agak memberi impact kesan kepada usahawan di luar Asia. But apa yang kami di Kumang Engko polah kan, kami sendiri and our team, kami anggap pandemik COVID-19 tu sebagai satu medium untuk kami orang terus berfokus kepada karya ataupun mula R&D, dan dalam masa yang sama kami orang menguatkan tim kami orang untuk strategize everything. Dan dalam masa yang sama kami orang mula inovasi produk je lah, inovasi produk dan something like face mask. Dan dalam masa yang sama kita berkolaborasi bersama dengan rural artisan macam yang menganyam kan, jadi dengan beat, mula beat kita ya. Wow, banyak yang telah dilakukan ya. Baik, selain daripada menjalankan perniagaan berasaskan fashion, anda turut membuka peluang perkhidmatan dan pekerjaan kepada ramai wanita disediakan, dan bagaimana ia terbukti dapat membantu wanita tempatan terutamanya dalam bidang perniagaan. Okay, main fokus kami orang lebih kepada fashion kan, dan dalam masa yang sama our upselling items is more to homemade product, beauty products, dan dalam masa yang sama juga kita empower the rural artisan melalui hasil craft kita orang. Jadi antara latihan yang kami orang pola sebab kami orang manpower ataupun kami orang macam empower the B40 women group. Jadi dan tidak orang tu nya work from home. Jadi kami rasa dan personally kami melihat pandemik COVID-19 tu nya gini madah nyasik juga memberi efek yang gini orang madah macam terlalu terlalu mendalam besar sebab terlalu besar sebab based on our dari 2012 2013 memang kami orang memang work from home kedak ya, melalui kami orang pun tailor dan mostly sudah orang tu macam ibu tunggal kedak ya. Jelas sekali apa yang dikatakan, iaitu membantu wanita tempatan dalam bidang perniagaan adalah salah satu apa yang dilakukan oleh Zita, dan ini juga sedikit memberi peluang pekerjaan kepada mereka, lebih-lebih lagi kepada ibu tunggal ataupun golongan B40 kan. Setelah beberapa tahun membangun jenama Kumang & Co ni, apakah platform fashion terbesar yang pernah anda sertai untuk menunjukkan kredibiliti dalam bidang fashion?
Secara pribadi saya bersyukur dan saya juga berterima kasih dengan our team dan di mana penglibatan kami pada 2018 di Borneo Fashion Week, kami mendapat awards iaitu Emerging Borneo Designer 2018 dan platform fashion ini menjadikan kami orang mau mencabar kami orang lebih dalam lagi ataupun lebih tinggi lagi kedaya nangga kelebihan ataupun potensi yang ada dalam diri. Bukan kami ajak tapi dalam masa yang sama kami mau berkolaborasi dengan young generation ataupun young fashion designer ataupun kita cuba mengadaptasikan, macam kita cuba untuk menginovasikan produk Borneo yang ada di di kawasan kami orang sikit lah katanya. Wah, Syah, nampak tak Syah? Bukan sahaja memberi peluang pekerjaan sebenarnya. Nanti Syah kalau dah pencen pun boleh juga pergi hadir dekat latihan tersebut. Belajar buat fashion tradisional ni. Seronok sebenarnya belajar ni, Syah. Ya. Okey, Zita, kita nak tahu Kumang & Co juga telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa seperti Brunei, Singapura, Australia, Perancis, Hong Kong, Jepun dan juga Thailand. Pada pendapat anda sendiri, selain daripada menggunakan unsur motif Borneo, apa antara elemen yang menjadikan pakaian ataupun produk tersebut dapat diterima di peringkat antarabangsa? Okay, saya percaya dalam fashion tu naknya ada setiap fashion designer ataupun setiap fashionnya ada macam USP ataupun apa unik sidak orang kan. Jadi apa yang kami orang ketengahkan nya bersifat konsep yang kami orang ketengahkan adalah casual way ataupun smart casual yang lebih kepada macam street way kan. Jadi si milih siapa yang boleh make kedaya dan kami orang pentingkan motif yang rare. Ia yang menjadi boleh menjadi satu daya tarikan bagi kami orang. Ya. Casual way tu dah antara salah satu elemen yang telah diterapkan. Jadi bagaimana Zita memastikan bahawa rekaan ni mempunyai differentiator yang unik dan sentiasa relevan di pasaran? Kerana saya percaya bahawa ia agak susah untuk dipatenkan atau menjadi identiti yang unik untuk sesebuah perniagaan di Sarawak. Sebab boleh dikatakan ada banyak lagi perniagaan tempatan yang juga menyelitkan elemen motif tersebut. Okay. Thank you Syah. Secara peribadi saya percaya setiap orang yang pun minat kan, yang ada skill, yang ada knowledge kedaya dan I believe that everyone has their own potential kedaya dan kami juga percaya setiap orangnya ada minat passionnya. Jadi bagi kami pun just be yourself dalam bidang fashion tu ataupun dalam perniagaan kita kan. Dan kita cuba kembangkan cari knowledge ataupun skill yang berkaitan berkenaan dengan bidang kita dan dalam masa yang sama berkolaborasi. Kolaborasi kami anggapnya dapat dapat complete each other. Dia yang kami olah untuk untuk memeriahkan fashion, dunia fashion terutamanya dekat Sarawak. Ya Zita, saya pun sedikit sebanyak setuju sebab berkolaborasi ataupun bekerjasama dapat bertukar-tukar pandangan ataupun idea dan juga boleh mencetuskan idea yang baru. Sayang jika kita tak ketengahkan semua ni, terutamanya kepada para pelancong baik daripada dalam negara ataupun luar negara. Seperti yang telah dilakukan oleh Puan Zita sendiri, mengangkat fashion tradisional sehingga ke peringkat antarabangsa. Dan saya kira itu sahaja yang boleh kita sampaikan kepada penonton Sejahtera Asia semua. Kalau nak tahu dekat mana nak cari butik Kumang & Co ni, boleh type saja dekat Facebook Kumang & Co, akan keluarlah Kumang & Co tu. Baiklah Puan Razita, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini dan harap anda sihat-sihat sahaja di rumah.
Semoga maju jaya. Yeah, thank you Syah, Jess. Ya, baiklah. Saya Jessica John bersama juga Saya Syasha Denzlin. daripada Inspirasi. Kami cetuskan inovasi. Bye. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Apa khabar orang-orang Sarawak, apa khabar orang-orang di Semenanjung Malaysia yang semestinya peminat-peminat setia Sejahtera Asia. Terima kasih Sejahtera Asia ucapkan, dan saya Wan Alif atau penyampai Dan saya. saya Shan Kezia. Kali ini Sejahtera Asia nampaknya lain daripada lain. Kita bersiaran secara langsung di rumah. Sebab apa kita bersiaran langsung di rumah? Sebab salah seorang daripada staf kita di TBS positif COVID-19 dan dikuarantinkan, serta semua pejabat ataupun studio TBS terpaksa ditutup buat sementara waktu. Tapi apa-apa pun kita doakan agar semuanya dipermudahkan dan yang menjalani kuarantin dipermudahkan dan sihat segera. Betul tak Syiran? Betul tu, walaupun kita agak sedih tak dapat bersiaran secara langsung di studio, namun kita tetap berusaha untuk memberikan informasi kepada penonton Sejahtera Asia secara langsung dari rumah, Wan. Ya, betul. Semangat. Kepada penonton Sejahtera Asia kita. Ya, bak kata CEO kita, walau kita patah sayap tapi kita masih ada paruh untuk kita bergerak ke hadapan. Itu Sejahtera Asia. Sebab Sejahtera Asia sendiri pun mengangkat motonya apa? Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Ni inovasi lah ni, inovasi. Siaran langsung di rumah di mana saja. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua penonton Sejahtera Asia. Jangan lupa untuk saksikan Sejahtera Asia di YouTube, betul tak, Sharon? Betul. Dan di laman sosial Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa like dan juga ikut perkembangan semasa kami di Sejahtera Asia.